Lepas tu dia panggil ada fahaman modernism sekarang ni. Dia punya otak fikirannya, penulis tidak ada nilai, pengarang tidak ada nilai, pelukis tidak ada nilai. Jadi bila kita baca buku, jangan dilihat pengarangnya, baca saja bukunya. Pengarangnya telah mati. Dan dia boleh bahaskan ikut suka dia. Dan fahaman ni, bila dia baca, dia bahas, dia syarah, dan kemudian dia tidak ikut sistem, tidak ikut dia punya disiplin ilmu, maka akhirnya berterabur aduk. Bila orang tegur, dia kata apa? Ikut suka saya nak faham macam mana. Dalam pendidikan Islam, kalau diperhatikan dengan baik, tujuan pengajian bagi kitab kita mengaji dalam Islam ni adalah pertama sekali mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang berbeza kita dengan Barat. Karena Barat mula lagi mereka telah asingkan dengan Tuhan. Mengaji, kamu dapatkan ilmu untuk kamu, dan kamu tak akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu pelajari. Yang penting kamu boleh guna survive untuk diri. Dan ilmu ni adalah suatu yang dipanggil values free, dipanggil. Tidak ada nilai pada diri ilmu tu sendiri. Tamam? Jadi ilmu tu sendiri tidak ada nilai. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji ahli ilm, dan termasuk ahli ilm tadi adalah ilm. Karena alim tidak akan terbit melainkan daripada ilm. Dari kata-kata dasarnya ilm. Maka perlu juga kalau kamu muliakan ilm, muliakan alim, muliakan muta'allim, maka sudah tentu kamu akan muliakan juga perkara dasarnya, ilm. Begitu, faham ni? Segi bahasa. Di bahasa kalau kita muliakan alim, disuruh kita muliakan muta'allim, maka takkan ilm kita tidak muliakan. Tak, Barat dia tidak ambil benar. Lepas tu dia panggil ada fahaman modernism sekarang ni. Dia punya otak fikirannya, penulis tidak ada nilai, pengarang tidak ada nilai, pelukis tidak ada nilai. Yang bernilai adalah dirimu. Kita anggap kita tabuk habis. Tapi itu diri penulis bukan diri. Ya, ada bernilai dirimu. Lepas tu kalau kita perasan, modernism ada satu lagi dipanggil postmodernism, atas lagi pada modernism. Sekarang ni kata Maulana Shah Ali, lagi sakan lagi postmodernism. Etis pun tak panggil etis lah, dia dah post etis lah. Nah, dia dah masuk fasa kedua, etis. Dia percaya Tuhan, tapi dia kata lagi tak dibuktikan, dia tidak percaya. Percaya pula lah, dulu tak percaya terus, dan ni dia percaya orang sikit, tapi dia kata tak ada bukti. Bukti pula dah. Tak letih kita. Lepas tu pengajian falsafah sebenarnya, dan pengetahuan kita tentang falsafah Barat dan seumpamanya tu perlu sebenarnya zaman sekarang. Perlu untuk kita berdepan dan kita tidak tertipu. Masalahnya dia pada tulis buku, tajuknya Mautul Ilah. Mautul Ilah. Mautul Ilah ni Tuhan mati. Tuhan tidak ada. Habis. Tu dia. Ada seorang lagi tulis Mautul Muallif. Pengarang telah mati. Pengarang mati pula. Jadi bila kita baca buku, jangan dilihat pengarangnya, baca saja bukunya. Pengarangnya telah mati. Jadi dia tidak ada hormat kepada pengarang, dan dia boleh bahaskan ikut suka dia. Apa ni? Bahaya pemahaman Mautul Muallif ni. Mautul Muallif ni lah yang dibawa oleh sebagian orang. Dia baca buku ikut suka dia. Dan pahaman ni, bila dia baca, dia bahas, dia syarah, dan kemudian dia tidak ikut sistem, tidak ikut dia punya disiplin ilmu, maka akhirnya berterabur aduk. Bila orang tegur, dia kata apa? Ikut suka saya nak faham macam mana. Dia kata. Padahal pengarang tadi tulis dia ada subjek, ada predikat, ada mubtada, ada khabar, dan dia ada benda ni insya'i ke, ni benda ni khabari ke. Dia tak kira, dia kata yang penting saya baca. Ikut suka saya nak faham macam mana. Nak bagi faham tuan-tuan lagi jelas lagi tentang postmodernism ni macam mana fahamannya, pernah tengok tak lukisan di mural, di dinding-dinding? Jenis pergi terabok apa ni, ambil cat, cat putih. Ambil cat hitam pula, ambil cat merah, lepas tu penuh cat. Betul? Pernah tengok lukisan pelok ke palok? Saya tak tahu. Pelok ke palok? Lukisan tu mahal sungguh, berjuta harga dia. Lukisan dia pada hanya faham maksudnya adalah percikan-percikan cat yang ada pada
Canvas. Dan dilekat. Apa dia makna dia? Kalau kita pergi tengok. Dan dia pun boleh buat museum. Boleh buat tempat pameran. Tak, tu ya. Tak gambar-gambar tu, lepas tu pakat pergi tengok. Tak apa ni. Kalau kita lukis gambar orang, nampak juga orang. Kalau lukis gambar pemandangan, nampak juga pemandangan. Kalau tengok ukiran orang Melayu kita, cuba perasan ni ukiran. Ukiran di Masjid Sultan Ismail Petra. Orang Melayu kita ukir, semua tu ada makna. Ukiran tu semua ada makna. Bagi tukang ukir tadi ni, dia ada falsafah ada dalam ukiran tadi. Kenapa dengan bunga? Kita tak ukir dengan binatang. Nah, kita ukir dengan bunga-bunga dan seumpama. Unsur air macam tu. Maksudnya jiwa masuk juga dengan kejiwaan. Tapi dia mau pergi lempak tu, lepas tu dia suruh kita pikat. Nah, pakai pergi duduk depan tu, pakai duduk cekak pinggang. Apa makna ni? Kamu punya pandangan apa dia? Dia, saya punya pandangan pelukis ni sebenarnya dia ingin gambar pada pemburung. Semua pemburung kan. Pelukis tu pun dia tak tahu dia buat apa. Dia kata cat tu terbalik, jalan-jalan jatuh, tersepak. Keluar-keluar dia kata lekat pi lah buat atas tu. Pakat tu main syarah. Nah, pakat je ni dia buat jambak cerdik. Dia buat pameran pula. Lah kali semua pakai ikut itu. Dan mirror-mirror kita ni pun kadang-kadang ada gambaran-gambaran yang macam tu adalah menunjukkan kepada falsafah postmodernism. Mau tu al-rassam dia panggil. Mau tu rassam. Matinya pelukis. Pelukis tak ada nilai. Yang kita nilai adalah pada dinding tadi, kamulah bahas sendiri apa yang kamu ingin bahas. Dan akhirnya Al-Quran nanti akan jadi pada mautul ilah. Kamu boleh baca Quran, kamu bahaslah sendiri. Tak erti nahwu, tak erti saraf, tak erti balaghah, tak erti mantik, tak erti usul fiqh. Kamu boleh baca sendiri dan kemudian kamu boleh jadi sendiri. Kamu boleh faham sendiri. Ini pahami tu orang ni. Bila tak mengaku lah postmodernism. Tak. Kata kami bukan macam tu, kami mengaji nahwu tapi awak bodoh. Dia kata, awak tak baca macam ulama baca? Awak tak faham macam ulama faham? Marah dia kalau kata gitu. Marah tu. Wah, kan. Nak balik dah esok, kan? Kata bila hujung-hujung, kan? Nampak? Bahaya. Pahaman ni bahaya sebenarnya. Nampak ringkas, nampak pendek, nampak kecil saja, tapi sebenarnya dia berkesan dan juga memberi kesan kepada masyarakat yang besar. Waktu dalam pengajian Islam, pertama cari adalah tujuan pengajian adalah redha. Cuma kalau tengok kita baca dalam perbahasan Al-Imam Zarnuji, dia kata wa yanbaghi an yanwiya al-muta'allimu bi talabil ilmi ridha Allah taala. Tu yang pertama. Hendaklah bagi seorang pelajar menuntut ilmu tadi dengan berniat untuk mencari redha Allah wad daral akhirah, dan juga mencari dar akhirah, iaitu mendapatkan akhirat. Jadi kenapa? Karena tujuan kita mengaji bukan di dunia saja. Kita ada dengan akhirat. Maknanya orang yang berfikir dengan kehidupannya bukan hanya di dunia, dia akan kembali ke akhirat. Dia akan melakukan kerjanya dengan lebih baik. Atau Nabi mengatakan dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kamu jadikan dirimu di dunia ini seperti mana orang yang gharib, yang asing, karena kamu bukan kekal di sini. Awaamiru sabil, ataupun yang melintas jalan, ataupun yang bermusafir. Karena kita tidak akan kekal di dalam muka bumi. Maksud kamu akan kembali ke alam akhirat. Bila di alam akhirat, alam kekal. Alam kekal ketika kamu dapat yang tidak elok, bermakna kamu akan kekal dengan keadaan baik. Kan bahaya. Ya, kita kata Islam tidak akan kekalkan dalam neraka, tapi korang masuk neraka dulu. Kerana siapa nak? Pasal sembang lah. Kata tak apa lah, bukan masuk selamanya pun, masuk sekali-sekala je. Hai tak? Sekali-sekala. Sehari sama dengan 1000 tahun. Dia ingat 1000 tahun malam pendek ke apa? Ni siapa yang umur sekarang ni, kalau ada umur dah 40 tahun, 50 tahun, dia rasa pendek ke umur dia? Lama kan? Jangan nak tahap 1000, nak hadap dengan 1000 tahun dengan bakar dengan api neraka. Dan bakar dia kata kalau lama-lama dia boring. No? Dia kalau dah bakar lama-lama dia tak sakit lah, dia kata. Dia jadi mangli dah. Orang Kedah kata mangli. Mangli maksud dia apa dah? Habis dah, tak ada dah. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nah, badalna juludan. Ditukarkan kulitnya kepada kulit yang baru. Kenapa ditukar kulit? Karena kulit tempat rasa. Nah, rasa sakit tu di kulit. Bila Allah tukar kulit baru,
dia akan rasa sakit, dia baru balik. Kita kulit ni, ambil pisau kerak. Palga elok dah naik tumbuh balik comel, ambil kerak balik kat tempat tadi ni. Agak-agak sakit lah. Tapi kalau kata dia tempat kerak tadi, kita duk kerak, putus. Dia hilang lah sakit tadi. Sakit tadi masa kerak tu lah. Tapi dah lama kerak tadi dia akan hilang. Sebab apa? Sebab dah masuk kepada fasa lepas daripada rasa sakit dah. Dah hilang dah lepas tu. Tapi kalau dia jadi balik, lepas tu dia kerak balik, sakit tak? Sakit balik. Tak percaya? Buat sendiri. Ya. Dia akan balik semua dah sakit kan? Dan kita tak akan rasa hilang sakit tadi di akhirat nanti dalam neraka. Kalau masuk, na'udzubillah min zalik, tak akan hilang perasaan rasa sakit tadi. Tak. Dan juga tujuan mengaji pada kata Imam Az-Zarruji, wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal wa ihya'ad din wa ibqa'al islam fa inna baqa'al islami bil ilmi wa la yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Dan perkataan Imam ini perkataan yang sangat penting untuk kita bahas. Kata Imam, ini adalah merupakan tujuan belajar dalam Islam. Tujuan belajar ni kata ulama, dia ada beberapa perkara yang perlu diberi perhatian. Kata sebahagian Al-Imam Syaibani mengatakan bahawa tujuan dalam pengajian seseorang tadi, dia ada tujuan yang bersifat individual, bersifat kepribadian. Yang kedua bersifat sosial. Yang ketiga bersifat ataupun profesional. 3 tujuan pengajian. Yang ni dirangkum oleh Imam dalam perkataan dia yang ringkas tadi yang kita baca. Bersikap individual untuk pribadi. Kenapa kita mengaji tujuan pribadi? Pertama, untuk cari redha Allah. Yang kedua adalah untuk akhirat. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan jahil bagi diri. 3 sifat ni adalah untuk diri. Kerana diri kita nak cari redha. Diri kita nak elak daripada kita disiksa di akhirat. Diri kita nak menghilangkan kejahilan bagi diri. 3. Biar ada sebut di sini, tujuan mengaji adalah untuk kamu mendapatkan gaji 40,000. Ada? Dah. Dan Imam memaklumkan kita dengan perkara yang lebih besar daripada gaji 40,000. Kerana benda tadi tidak ada dhabit. 40,000 tu adalah 40,000 yang paling berharga bagi kamu pada ketika itu. Karena nanti di akhir zaman, kepala lembu lebih berharga daripada emas segunung. Kerana tak ada makanan pada waktu tu. Faham? Atau ada seorang raja ditanya oleh seorang lelaki soleh. Lelaki tadi tanya dekat raja ni, wahai raja, berapa harga semua barang-barang kamu ni? Dia kata, ni negeri kamu, istana kamu. Maka kata dia, tak terbilang harga. Baik, kalau tuanku, saya bagi gambaran kepada tuan. Kalaulah tuanku tersesat di tengah padang pasir, hampir mati, tiba-tiba datang seorang bawa mai gelas air. Dia kata, tuanku pun kata, boleh tak bagi kepada saya 1 gelas air yang kamu ada tadi? Boleh tak bagi? Dia kata, tak boleh. Kenapa saya nak kena bagi? Kata, kalau saya nak mati dah ni. Ni, air ada sikit, kalau saya minum, insyaAllah boleh ibqa'ul hayah. Boleh kekal hidup saya. Bagilah sikit. Tak boleh. Dia kata, baik, kalau saya bagi. Kalaulah keadaan tu macam tu berlaku, saya kata saya boleh bagi, tapi bagi setengah saja. Tuan pun nak bagi apa kata dia? Dia kata, saya akan bagi setengah negeri ni kepada kamu. Tamam? Setengah negeri saya akan bagi kepada kamu, boleh jadi raja setengah negeri. Dengan setengah daripada gelas. Baik, kalau saya bagi penuh, saya bagi semua negeri saya, yang penting saya hidup. Dia kata, murah kan mahal negeri tuanku tadi, negeri tuanku mahal sangat kan? Harga negeri tuanku hanya segelas air saja. Faham? Ketika keadaan dia macam tu, maksudnya pada waktu tu berguna semua apa yang dia ada tadi. Ada. Yang paling utama waktu tu adalah air segelas. Jadi maknanya, kalau dibandingkan dengan perkara tadi, maknanya negeri itu hanyalah seharga segelas air di sisi raja tadi pada waktu tersebut yang sangat memerlukan air. Waktu Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana ditanya bagaimana perasaan dia dengan Rasulullah, dia kata, Nabi lebih kami cintai daripada isteri kami, anak kami, ayah kami, ibu kami, dan daripada air sejuk ketika sangat dahaga. Itu maksud dia tadi. Kalau dipaham dengan tu, maka baru kita akan faham seperti mana perbahasan ataupun misal yang telah kita sebutkan pada contoh tadi.
Ada apa? Baik, 40,000 kalau kata kamu tuntut perkara tadi. Kalau 40,000 tu 40,000 mana? 40,000 rupiah. 40,000 ringgit Malaysia. Dan boleh jadi tak 40,000 tu nanti kalau kita bawa tapi harganya sama dengan RM1 saja yang ada di Eropah. Boleh jadi. Dan ada beberapa negara yang duit kena bawa berguni-guni tapi harganya baru RM3 saja di Malaysia. Duit kena bawa berguni tapi harga RM3 saja. Maksudnya kertas dia tak bernilai apa. Dan mah kata Nabi SAW dalam hadis tidak bernilai pada waktu tersebut. Kenapa? Karena kelaparan yang luas, yang luar biasa, sehingga kepala lembu lebih mahal pada waktu itu daripada emas yang tersebut. Jadi apa dia yang ditunjuk oleh imam? Bagi tujuan peribadi, talabu ridallah, dan mencari apa? Akhirat, dan kemudian izalatul jahli an nafsi. Yang kedua, iaitu pada sudut sosial. Sosial disebut oleh imam di mana? Sambung. Wa an sa'idin juhal. Tu sosial. Iaitu daripada orang-orang yang jahil, dihilangkan kejahilan daripada masyarakat. Jadi kita mengaji tujuannya yang pertama, saya nak hilangkan jahil pada diri saya. Dan Imam Zarruji kata apa? Hilangkan juga, niatkan juga untuk hilangkan jahil bagi masyarakat. Maknanya apa dia? Maknanya tak boleh duduk saja. Kalau dah pergi mengaji, kamu dah hilang jahil bagi diri kamu, kamu kena terangkan kepada masyarakat pula untuk elakkan mereka jahil. Jangan kata mereka jahil. Itu cara tak kena. Bukan balik kata kamu ni jahil sebenarnya, saya alim. Tu tak kena tu, balik tu kena sepak lah. Nah, balik-balik kata yang tu orang dia. Kita menghilangkan kejahilan tersebut seperti mana hilangnya jahil bagi diri kita ketika kita belajar dengan para guru kita. Ketika kita datang belajar dengan para guru, tok guru dah kata kat kita, kamu ni jahil ni, mari mengaji dengan saya. Belajar. Jahil tak lagi? Tak dah, dia begitu. Tok guru dia ajak kita, ajak 1, 2, 3, ikut peringkat. Lepas naik peringkat kedua, mula tak arti baca kitab, dah ni boleh baca sikit. Daripada boleh baca saja, lepas tu boleh berbaris pula. Pada berbaris, kemudian boleh tahu makna, dan kemudian boleh gabung pula makna, dan kemudian boleh tahu pula ni makna ni tersirat ke, tersurat ke, ini makna ni kinayah ke, yang ni tasbih ke, apa semua kali balawah pula. Dan boleh tahu pula perkataan yang disebut ni adakah benar ataupun tidak, dia punya premis dia tepat ataupun tidak, masuk dalam mantik pula. Maka dia akan boleh tahu perbahasan tadi tepat, perbahasan tidak tepat, dan seumpamanya dengan tadarrus ilmu yang dia dapatkan. Dan akhirnya keluarkan diri dia daripada kejahilan tersebut. Dan bila semakin banyak ilmu dia, apa yang akan berlaku? Semakin kurang dia bercakap, semakin kurang dia komplain orang, semakin semangat dalam hati dia untuk bagi manfaat kepada umat. Atau kalau kita tengok para alim, para salihin, para awliya, mereka bukan menuduh orang dengan jahil. Mereka mendidik, sehingga yang dikatakan yang asalnya jahil menjadi manusia. Contoh mudah, para guru kita di Wali Songo dulu, mereka ketika membentuk umat, dibentuk dengan luar biasa keadaan. Pernah dengar cerita Syekh Siti Jenar? Syekh Siti Jenar katanya diceritakan dalam babak orang panggil apa, tulisan-tulisan kuno Wali Songo. Yang kata Sunan Kalijaga waktu ketika mana bersama dengan Sunan Bonang, dibawa oleh Sunan Bonang untuk naik ke lautan. Sunan Bonang ajak Sunan Kalijaga naik ke atas sampan, lalu di atas lautan, dan sampai di tengah lautan disampaikan ilmu. Dan kemudian bersama dalam perjalanan kapal tadi ini, sampan yang mereka naik tadi, ada seekor cacing. Dan disebabkan kerana tingginya ilmu hakikat yang disampaikan oleh Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga, cacing tadi bertukar menjadi manusia. Maka itulah Syekh Siti Jenar. Kita kata, kok mana cerita ni? Mana cacing boleh jadi orang, jadi wali pula tu? Ini semua, ni orang panggil ni cerita simbolik. Simbolik yang nak dimaksudkan apa dia? Maulana Sunan Bonang telah membawa Sunan Kalijaga di atas kapal tariqah, menaiki lautan hakikah, sampai di tengah lautan hakikah disampaikan makrifahnya. Bersama dengan perjalanan mereka tadi, seorang lagi murid yang sifatnya kebinatangan seperti cacing, buta, tak tahu apa. Cacing buta kan, tak tahu apa. Tapi disebabkan sohbahnya dengan salihin, bersohbah dengan Sunan Kalijogo, bersohbah dengan Sunan Bonang, akhirnya dia jadi orang, tidak lagi buta, malah menjadi manusia yang sempurna dan jadi wali di kalangan wali-wali Allah, walaupun berlaku khilaf setelahnya, sebabkan kerana berlaku majzub kepadanya sehingga dia dijatuhkan hukuman. Faham tak cerita ni? Cuba tengok para wali ketika mana mereka bersama dengan masyarakat, mereka tidak tuduh ini jahil, ini jahil. Lepas tu kata para ulama,
Nabi SAW sebut dalam hadis apa? Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa yang kata orang telah rosak pada akhir zaman ini, sebenarnya dialah yang telah rosak sekarang. Untuk mengajar kita agar tidak menuduh dan mengatakan umat ini rosak. Kerana umat Nabi Muhammad ni ada kedudukan di sisi Nabi SAW. Atau orang yang membawa nur nubuwah, cahaya kenabian Nabi kita Muhammad, dia tidak akan bawa untuk menuduh-nuduh umat. Maksudnya dia akan bawa untuk membimbing umat. Dan akhirnya umat tadi akan terkeluar daripada sistem kejahilan tadi dengan cara tidak sedar. Mereka telah jadi alim pada waktu itu. Alim dengan hakikat diri mereka. Alim dengan hakikat ketuhanan dan seumpama. Tamam, tengok. Sairil juhal wa ihya'iddin. Ihya'iddin termasuk dalam sosial. Wa ibqa'il Islam. Tengok. Dan ibqa'il Islam, mengekalkan Islam. Karena fa inna baqa'il Islam bil ilmi wa la yasihu az-zuhd wa taqwa ma'al jahl. Karena tidak boleh takwa dan tidak boleh dengan zuhud, melainkan dengan ilmu. Karena takwa dan zuhud tidak akan didapatkan dengan kejahilan. Kemudian Al-Imam akan sebut pada bab yang akan datang berkenaan dengan seorang tadi ketika mana dia belajar, kemudian dia berniat untuk menjadi sesuatu untuk kemaslahatan umat, maka dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Itu termasuk dalam tujuan yang ketiga, untuk profession. Boleh tak mengaji untuk nak kerja dengan sesuatu? Mengaji kemudian nak jadi mufti. Boleh jadi mufti? Boleh kalau kamu niat tadi dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan umat daripada kejahilan. Karena kalau kamu tidak mengambil tempat tersebut, masyarakat akan dipimpin oleh orang yang tidak selayaknya. Oleh kerana itu, kalau kata ada orang, contoh dia belajar di pondok, kemudian Tok Guru kata ambil PhD. Kata itu dunia tu. Itu dunia tu PhD tu. Tak. Dunia untuk akhirat. Ambil PhD tadi untuk bagi ada PhD, kurang-kurangnya ada satu orang lagi ada PhD yang tak sepatutnya bercakap benda yang tak sepatutnya. Kamu juga ada PhD dan kamu boleh bercakap benda yang sepatutnya. Patutnya kamu yang layak untuk dapatkan kedudukan tadi, tapi kamu tak ambil. Betul Maulana Syekh Ali, murabbi kabir, pesan ke anak-anak murid dia, kata apa? La tatakallam qabla ad-dal. Kata dia, jangan kamu bercakap sebelum ada dal kat depan. Apa dia? Sebelum ada doktor kat depan. Dengan konteks dan kondisi yang disebut tadi, walaupun di Mesir banyaknya doktor PhD, yang ni doktor dalam bahagian pengajian ni, bukan doktor perubatan. Ya. Pun begitu, tetap dia suruh ambil juga. Nah, dan begitu juga kita di sini pun sama juga. Dan buktinya kita telah lihat depan mata. Kita ni cakaplah berdegang keluar falsafah apa pun. Ada doktor tadi tu? Tak ada doktor. Tak ada apa. Tapi cuma ada doktor. Hak saya cakap tadi ni boleh keluar tesis tadi. Saya cakap tadi ni, hak saya syarah ni. Lepas tulis baru keluar balik satu jurnal baru pula. Rupanya ini tujuan bagi muka surat pertama sahaja dalam taklim muta'alim. Dan taklim muta'alim baru keluar jurnal 45 minit syarah. Keluar jurnal sebiji daripada syarahan apa dia? Bukan surat pertama. Rangkap pertama sahaja dalam ta'limul muta'allim. Yanbaghi li talibil ilmi an yata'allama kaza. Baru keluar 3 tujuan pengajian. Falsafah pendidikan barat berbeza dengan falsafah pendidikan Islam. Dan tu tak syarah lagi ni. Tak syarah lagi perbezaan pendidikan Islam yang dibahagikan oleh sebahagian ulama. Islam terbahagi kepada 3 jenis 3 jenis madrasah. Madrasah konvensional, ataupun konservatif, religious dipanggil, konservatif agama. Dan Syekh Zarnuji termasuk dalam madrasah tersebut. Madrasah yang menunjukkan sistem pengajian mesti terarah kepada agama. Dipanggil konservatif religious. Mesti kepada agama, tak boleh kepada lain daripada agama. Kalau kita baca daripada awal muka surat sampai hujung muka surat, ke semua pengajian dan ta'limul muta'allim adalah untuk membangunkan agama. Karena awal lagi dia sebut apa dia? Fa inna baqa'al islami bid-din. Fa inna baqa'al islami bil ilm. Karena kekalnya Islam tadi dengan ilmu. Dengan ilmu. Kali lagi ulang. Dengan ilmu. Bukan dengan semangat. Dengan ilmu. Jadi itu. Itu telajak. Boleh faham ibu ayah semua? Faham saya maksudkan ni? Faham apa tujuan ta'lim muta'allim? Faham? Nah, dia ada satu lagi peringkat sistem pendidikan dalam Islam dipanggil madrasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pragmatism agama dia bagi.
Satu lagi peringkat, satu lagi kelompok dipanggil rational religious, dia panggil. Dia panggil dalam bentuk rational. Dia kena ada hikmah. Kenapa mengaji ada hikmah dia? Kalau konservatif, dia tak boleh ubah. Kamu mengajilah apa pun, kamu kena ke arah agama. Faham? Kamu nak mengaji, kamu kena ke arah agama. Tujuan kamu adalah untuk membangunkan agama Allah Ta'ala. Dan ni yang dibawa oleh Imam Zarnuji. Berjaya, berjaya. Kolot, tidak kolot. Karena tujuannya tepat. Karena Allah, bukan karena diri dia. Dan akhirnya dia akan sanggup korbankan diri dia untuk agama Allah Ta'ala. Al-Imam Nawawi tidak tidur malam. Tak tidur malam 2 tahun waktu mengaji untuk menghafal ilmu. Tujuan dia untuk apa? Ibqa'iddin. Baik, sampai macam mana kamu boleh korbankan diri kamu sampai itu? Kalau tak tidur malam ni bahaya. Sayyidi Mamin, ayah kepada Sayyidi Syekh Ma'ul Ainain, tidak tidur 2 tahun. Sehingga guru murabbi beliau melihat dalam hatinya dan kata kepada dia, wahai Mamin, boleh tak saya nak tengok hati kamu, jantung kamu? Kata dia, wahai Tuan Guru, silakan. Ini karamah Tuan Guru kepada Syekh Mamin, ayah kepada Syekh Ma'ul Ainain, kabir ulama ni, kibar ulama yang ada di Maghribi. Dia kata tengok, dia kata sebenarnya saya dah tengok dah, baru minta izin. Hati kamu, jantung kamu dah putih, 3 dah urat. Jantung ada 3 urat, ke 4 urat jantung? Yang kita bernafas 4 urat, 3 urat. 2 dah putih, 1 saja. Tu pun sikit lagi nak putih. Putih jantung mati kamu. Rupanya kerana dia tidak tidur 2 tahun. Bukan tak tidur biasa-biasa ni. Tak tidur sungguh. Memang tak tidur. Putih jantung. Sampai akhirnya dia kata, macam mana Tuan Guru? Saya dah minta kepada Allah untuk digantikan urat tersebut. Tak payah bedah. Tak payah masuk bypass di IJN. Kata saya dah minta kepada Allah. Alhamdulillah, Allah perkenankan doa saya, diganti urat jantung kamu. Ini kalau Wahabi dengar, dia kata, sonok abang ni boleh pergi jumpa Tuan Guru tu. Wah, ni nak kena sepak ya kan. Kalau sungguh macam ni punya tu, apa masalahnya? Boleh kan? Dia kata gantung jadi. Dan kemudian saya kata apa? Jangan macam tu lagi lepas. Bagi badanmu juga ada hak. Kena tidur. Sebab tu penuntut ilmu dalam ta'lim akan diajar bagaimana dibahagikan masa untuk tidur. Bila masa untuk kita mengaji. Walaupun dia bawa konservatif, dalam bentuk konservatif religious, tetapi sebenarnya dia juga mengambil berat tentang, sebab tu dalam ni ada bab makan. Nak makan apa, nak bagi ingatan kuat. Nak makan apa bagi badan sihat. Nak makan apa jangan ditinggalkan. Jangan kamu makan makanan ni kerana ni tidak sesuai bagi penuntut ilmu. Semuanya dibahas oleh beliau, menunjukkan bahawa keluasan beliau dalam wawasan beliau untuk mengeluarkan seorang tokoh. Kalaulah kitab ini dibaca oleh seorang dan kemudian dia faham betul-betul dan keluar dia jadi alim besar dengan martabat kitab tersebut, maka ini lebih agung daripada Imam Zarnuji ada seorang anak. Dengan kitab dia 32 lai tadi saja boleh mengeluarkan generasi alim yang luar biasa berdasarkan pimpinan daripada helaian kertas yang dia tulis. Ini bukti bahawa kitab ini kitab yang luar biasa. Walaupun dikarang oleh beliau di Transoxiania, nama apa negara? Mawaraun Nahar nama dia. Turkistan lah sebut. Turkistan Timur. Negara tu. Transonia kata nama apa negara dia? Mawaraun Nahar. Beliau hidup pada kurun yang ke-7 Hijri. Tapi Allah Ta'ala mencatatkan qabul. Sekarang dah kurun yang ke-15 Hijri. Dan kurun yang ke-21 masih lagi diguna pakai kitab beliau sehingga sekarang. Maksudnya 7 sampai 15 dah 800 tahun. 8 abad kitab beliau digunakan, dan beliau ni seolah sezaman dengan Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu. Ajaib zaman itu, zaman pengarang-pengarangnya ketika tulis kitab-kitab mereka ni dicatat qabul oleh Allah Ta'ala. Bukti bahawa mereka tulis tadi dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Moga kita juga mengambil manfaat tersebut dan kita dapat mengambil apa yang akan dibahaskan nanti. InsyaAllah nanti akan dibahas kitab ni oleh para guru kita yang ada di Kelantan, akan meneruskan bacaan kitab ni daripada mula. Saya cuma buka dia punya, panggil apa, tebah lalang dia saja. Lalang nak bagi faham kitab ni, apa kitab ni nak bawa sebenarnya. Jadi bila kita baca, kita dah ada tujuan. Oh, kitab ni rupanya nak ke arah ni. Kalau baca ni, kita akan jadi ada tujuan. Kita ada lentera, ada toslek yang bawa rupanya nak pergi ke arah ni. Jadi bila nampai satu simpang,
kitab ni nak bawa ke mana? Kita dah tahu dah, kitab ni akan bawa kita ke arah mana. InsyaAllah. Moga-moga kita dapat menyelesaikan kitab ni dengan baik insyaAllah pada masa akan datang, dan juga diteruskan oleh para guru kita yang alim di sini. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf terlebih 15 minit daripada masa yang dijanjikan, dan saya harapkan moga ianya menjadi manfaat kepada semua dengan pertemuan kita pada malam ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.